أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Ar-Rahmaniyah Kampung Sungai Lang Baru, yang dimuliakan para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan, pimpinan masyarakat, ketua kampung, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadiran. Pertama dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat iman dan juga Islam yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Izinnya dapat kita berkumpul pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid karangan Al-Fadhil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian makan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul fara'idha wa'allimuha fa innaha nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, belajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia, ajarkan kepada umat. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu faraid ini merupakan nisfu, separuh daripada ilmu dan dia akan dilupakan. Wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, dan dia ilmu faraid ini antara ilmu yang terawal yang akan dicabut di kalangan umatku. Buktinya sebulan bulan lepas saya tak dapat masuk, hampir sebulan dah, dekat 30 hari saya tangguh pengajian kuliah-kuliah di masjid-masjid dan surau kerana kesihatan tidak mengizinkan. Bermakna kita last jumpa 2 bulan lepas, lebih kuranglah. Nabi SAW bersabda, wa huwa yunsah, dan ianya akan dilupakan. Ingat lagi tak 2 bulan lepas kita belajar bab apa? Lupa dah, sebab tak diulang. Bahkan orang yang mengajar juga, yang mengajar kalau ditinggalkan juga akan lupa. Mengajar ni maknanya tahu dah sampai Z, tapi tak diajarkan, tak diulang kaji, yang mengajar pun boleh lupa. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, dan ilmu ini akan antara ilmu yang terawal yang akan dicabut di kalangan umatku. Buktinya hari ini kalau kita lihat di masjid-masjid surau, pengajian faraid ini antara pengajian yang rare lah, dalam bahasa moden kita rare, sebab susah nak jumpa.
Tak ramai di kalangan guru-guru. Bukan nak kata saya ni hebat, tidak. Tetapi ini realiti. Kalau ada pun mungkin yang datang tak ramai. Yang datang tak ramai. Maka ini juga antara bukti, antara yang terawal dicabut di kalangan umatku. Muslimin yang dirahmati Allah. Ikutkan kita akan sambung pada muka surat 45 pada malam ini. Walaupun kita ada lebih kurang 320 lebih muka surat dalam kitab ini. Tetapi saya ingat hampir setahun dah pengajian kita faham faraid ini di masjid ini baru dapat 45 muka surat. Sebelum saya nak masuk dalam buku ini, saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan juga puan-puan. Dalam tempoh sebulan ini, walaupun saya tangguh pengajian di Masjid Surau, ingat boleh rehat lah. Ingat boleh stop fikir tentang faraid, tak boleh. Sebab boleh kata hari-hari orang WhatsApp tanya. WhatsApp, ustaz nak tanya ni, kalau macam ni anak dapat berapa? Boleh dikatakan hari-hari ada. Kadang sehari 2 orang, kadang sehari 3 orang, campur-campur. Ada yang dari Sungai Lang Baru pun ada. Ada yang dari kampung lain, Kundang, Tanjung Sepat, Bukit Canggang, Sungai Buaya dan daerah lain juga ada. Ramai yang tanya. Alhamdulillah, ini satu perkembangan yang bagus. Kalau dulu mungkin orang nak tanya pun tak tahu nak tanya apa tentang faraid. Dan ada juga mungkin di kalangan orang dulu-dulu dia menganggap faraid ini pada harta yang didaftarkan ada nama, tanah, rumah, kereta, motor, yang tu baru kena faraid. Kopiah ayah, kopiah arwah ayah, telefon bimbit, apa lagi, pakaian, selipar, kasut, benda-benda yang kecil, pen. Mungkin bagi kita dulu menganggap ini tak perlu faraid. Tidak. Bahkan bila dikatakan at-tirkah, harta pusaka, selagi mana ada nilainya, maka ia tertakluk pada hukum faraid, wajib difaraidkan, tertakluk dengan hukum faraid. Orang nak takharuj keluar daripada kaedah faraid, tak apalah ustaz, telefon bimbit ni kami bagi setuju semua bagi dekat mak sahaja, isteri kepada si mati. Boleh takharuj namanya, tetapi takharuj ada syaratnya. Takharuj daripada perkataan kharaja, keluar. Tak ada masuk, tak berlaku keluar. Tuan-tuan tak pernah pergi ke negeri Melaka contoh, tiba-tiba jumpa dekat luar masjid, ji dari mana? Baru balik dari Melaka. Jadi tak? Tak pernah pergi Melaka. Tapi bila orang tanya kita, kita kata baru balik dari Melaka. Tak jadi. Kita kena masuk Melaka dulu. Pergi Melaka, keluar, jumpa orang, baru balik dari Melaka. Itu makna takharuj. Kena masuk dulu dari sudut hukum faraid, barulah untuk kita nak takharuj, melepaskan hak kita. Bagaimana nak tahu hak kita banyak mana tiba-tiba kita nak bagi? Tuan-tuan nak infak, nak infak harta, nak sedekah, nak infakkan sebahagian harta kepada pihak masjid, jumpa dengan nazir, jumpa dengan bendahari. Tuan Nazir, saya nak infak sedikit harta saya untuk pembangunan masjid. Berapa nak infak? Tak tahu. Jadi tak infak? Tak jadi. Sebab tak tahu nak infak. Haji nak infak berapa? Tak tahu, tapi saya nak infak. Boleh jadi tak? Macam tu juga takharuj. Dia nak melepaskan hak dia, tapi dia pun tak tahu berapa hak dia menurut faraid. Jadi takharuj ini tertakluk dengan hukum faraid juga. Walaupun kita nampak natijahnya sama rata contoh. Yang ni mengikut faraid, yang ni tak mengikut faraid, natijahnya sama. Tetapi tak ada konsep tadi masuk dulu baru keluar. Tak ada konsep tahu dulu berapa bahagian masing-masing untuk kita lepaskan hak kita. Tak tahu ni 20 tahun akan datang baru tahu bahagian aku dulu patutnya 2 ekar, tetapi dulu bahagi sama rata dapat 1 ekar saja. Agak-agak apa reaksi orang tu? Kalaulah dulu ikut faraid, maknanya tak ada timbul keikhlasan untuk takharuj melepaskan hak dia kepada waris-waris yang lain. Tempoh sebulan ini banyak yang bertanya berkait tentang isu pembahagian pusaka kepada anak-anak, termasuk cucu. Ada yang tanya, ustaz, saya tengok dekat kes itu cucu dapat, yang ni cucu tak dapat, anak dapat. Macam mana ni ustaz? Ada lagi satu kes menantu pun dapat. Menantu pun dapat, sedangkan menantu ini bukan waris.
Jadi kenapa menantu dapat? Kerana berlakunya kematian berlapis. Suaminya mati dulu berbanding bapa mertuanya. Bapa mertuanya baru meninggal tahun ni. Suami menantu ni, iaitu anak kepada bapa mertua ini, meninggal tahun lepas. Tak diuruskan segera, maka berlaku kematian berlapis. Maka dapat tak menantu ni? Dapat. Tetapi kalau kita faham betul-betul, dia bukan dapat harta daripada mertuanya, tetapi dia dapat harta daripada bahagian arwah suaminya. Yang ni kadang-kadang salah faham di kalangan masyarakat. Saya nak tunjuk pada tuan-tuan supaya benda ni nampak jelas. InsyaAllah kalau tuan-tuan faham yang ini, berlaku saja kematian tak melibatkan selain 5 golongan: bapa, ibu, pasangan, anak lelaki, anak perempuan. Kenapa saya utamakan 5 golongan ini? Kerana kalau ada 5 golongan ini, yang lain akan mahjub, yang lain akan terhalang atau terdinding, tak dapat dah. Adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik sebapa, adik-beradik seibu, pakcik, anak pakcik sepupu dengan si mati, datuk, cucu. Cucu ni tengok kita akan bincangkan nanti. Pertama yang saya nak tekankan di sini, tuan boleh lihat di hadapan, suami. Berapa bahagian suami? 2 keadaan. Yang pertama 1/2 dan yang kedua 1/4. Nanti saya akan terangkan apa dalilnya. Semua hukum ni langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bermakna berpandukan pada Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua isteri. 2 keadaan, iaitu yang pertama 1/4 dan yang kedua 1/8. Ayah ibu mudah, 1/6, 1/6, 1/3, 1/3 baki. Tapi jarang berlaku ayah ibu dapat. Kebanyakan meninggal dunia, ayah ibu dah tiada. Yang ada pasangan. Kadang-kadang pasangan pun dah tak ada, yang ada cuma anak-anak. Apa bukti suami dapat 1/2 dan 1/4? Tuan-tuan lihat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Surah An-Nisa ayat yang ke-12. Saya zoom supaya tuan-tuan nampak ayat Al-Quran ini. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu' mimma tarak min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain. Walahunna ar-rubu' mimma taraktum illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Yang bermaksud, dan bagi kamu suami 1/2 daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu. Jika mereka ni merujuk kepada isteri-isteri. Kenapa sebut isteri-isteri? Kerana lelaki boleh kahwin lebih daripada seorang. Gelak Tuan Haji. Gelak. Isu tengah panas ni. Disebutkan isteri-isteri kerana lelaki boleh jadi ada 1, 2, 3 atau 4 isteri. Jadi suami ni akan dapat 1/2. Maaf. Bismillah. Suami ini 1/2 daripada harta yang ditinggalkan isteri-isteri jika mereka tidak mempunyai anak. Itu satu keadaan suami. Yang kedua, jika mereka mempunyai anak, maka kamu memperoleh 1/4 daripada harta yang mereka tinggalkan. Jadi suami 2 keadaan, 1/2 dan juga 1/4. Ingat betul-betul, suami 2 keadaan, 1/2 jika isterinya
tiada anak. 1/4 jika isterinya ada anak. Jika mereka mempunyai anak, okey, itu dah. Mana tadi? Dan bagi mereka isteri-isteri pula 1/4 daripada harta yang kamu tinggalkan. Ini keadaan bagi isteri. 1/4 jika kamu tidak mempunyai anak, iaitu yang mati ni lelaki, yang tinggal isteri-isterinya. Mati lelaki ini ada isteri-isteri, yang mana isteri ini akan mendapat 1/4 sekiranya suaminya tidak mempunyai anak. Maka bahagian mereka isteri 1/8 daripada harta yang kamu tinggalkan. Ini bila mana? Jika kamu meninggalkan anak. Jika kamu mempunyai anak, maka bahagian mereka isteri-isteri kamu ialah 1/8 daripada harta yang kamu tinggalkan. Jadi keadaan isteri dua. 1/4 jika suami tiada anak, 1/8 jika suami ada anak. Saya buat rajah. Lelaki bernama Sidik, perempuan bernama Murni. Saya buat garis putus-putus. Maksudnya mereka ada hubungan tetapi bukan syar'i. Faham maksud saya? Terlanjur. Bahasa mudahnya terlanjur. Na'udzubillah. Tapi kita nak bincang bagaimana keadaan. Maka lahirlah anak daripada Murni ni, bernama Ramli, contoh. Maaf ya kalau ada kebetulan nama sama. Ini contoh sahaja. Ramli. Kemudian Sidik ini rasa bertanggungjawab. Maka dia pun nikah dengan Murni kerana dia rasa bertanggungjawab. Dah terlanjur dengan Murni, kahwin dengan Murni selepas Murni ini mengandung. Ataupun Murni ini dah melahirkan anak dah. Ada bernama Ramli, anak lelaki. Kemudian mati Sidik, Murni ini dapat berapa sebagai isteri? Dia dapat 1/4 atau 1/8? 1/4. Kerana Sidik ini tidak ada anak. Walaupun Sidik ni pergi dengan Ramli dekat makmal, tes DNA, betul sah ini daripada benih Sidik. Ramli ni dari segi biologinya betul benih dari Sidik. Bila tidak ada pernikahan, maka anak yang lahir tidak dikira sebagai waris, dikira anak zina atau anak li'an. Jadi kita akan masuk dalam bab last kali nanti tentang hal anak zina dan juga anak li'an. Li'an ni maknanya apa? Seorang lelaki yang menyangka isterinya mengandung bukan anak dia. Dia dah kahwin. Contoh dah kahwin, kemudian lelaki ni kerja pelantar, naik kapal pelantar lah. Kadang lama 6 bulan, kadang setahun, kadang 2 tahun tak balik. Contohlah dia tak balik setahun. Kemudian balik-balik, isterinya didapati mengandung. Mengandung dah 5 bulan, contoh. Jadi logik kita, walaupun dari segi hukum dalam mazhab Imam Syafi'i, wanita ini maksimum tempoh mengandungnya adalah 4 tahun. Itu panjang perbahasannya. Mazhab Maliki 7 tahun, Abu Hanifah 2 tahun tak silap. Mazhab Imam Syafi'i 4 tahun maksimum seseorang wanita itu boleh mengandung, tempoh mengandung. Tetapi jarang-jarang berlaku. Dalam kata arwah Piramli, kadang-kadang biasa 9 bulan 10 hari. Dan tempoh paling cepat mengandung hamil adalah 6 bulan. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Saya tak nak cerita tentang tempoh tu. Tapi secara logiknya, lelaki ni bila dapati isterinya mengandung, dia tahu, dia tak sentuh bini ni setahun, tiba-tiba mengandung. Maka dia pergi ke mahkamah, mengadu kepada pihak hakim,
mengatakan bahawasanya anak yang dikandung oleh isterinya ini bukan anak dia. Dan adalah prosesnya kena bersumpah. Isteri juga kena bersumpah. Maka lahir anak ini tadi, anak ini diberi nama anak li'an. Tak boleh dinasabkan kepada bapa lelaki ini tadi, sebab tak tahu status sama ada bapa ataupun tidak. Dan mereka tidak saling mewarisi antara satu sama lain. Sama juga keadaan ini. Walaupun Siddiq dan Murni dah berkahwin, tetapi selepas lahirnya Ramli, maka Murni akan dapat berapa? 1/4. Keadaan yang sama, Siddiq yang mati, Murni yang mati. Tadi Siddiq mati, ini Murni mati. Dalam keadaan dia cuma ada anak seorang bernama Ramli, yang mana Ramli ini anak yang tidak sah taraf bersama dengan Siddiq. Siddiq ni dapat berapa? 1/2 ke 1/4? 1/2. Sebab Siddiq dan juga Ramli tidak ada kaitan. Maaf, bukan 1/2. Siapa cakap 1/2 tadi? 1/4. 1/4. Kerana Ramli ini dengan Siddiq betul tak ada hubungan, tetapi dengan Murni ada hubungan. Ingat, anak zina, anak li'an dengan bapanya memang tiada hubungan, tak boleh mewarisi antara satu sama lain, bahkan tidak mempengaruhi antara satu sama lain. Tetapi dengan ibunya tidak terputus, mereka saling mewarisi antara satu sama lain. Mati Murni, Ramli dapat tak pusaka Murni? Dapat, kerana dia anak kepada Murni walaupun dia tiada bapa. Tetapi Siddiq ada tak anak bersama Murni? Tak ada selepas nikah. Yang ada Ramli anak luar nikah. Siddiq ni tak dapat 1/2, dia dapat 1/4, kerana Murni statusnya ada anak. Okey, dekat sini jelas untuk penentuan suami dan juga isteri. Yang ketiga, kita nak bincangkan tentang anak lelaki. Anak lelaki dia akan mendapat asabah. Asabah apa? Asabah bin nafsi. Asabah bin nafsi. Bila mana anak lelaki ini seorang atau lebih, semuanya lelaki, maka anak lelaki ini akan mendapat asabah bin nafsi. Dengan perkiraan kalau 5 orang anak lelaki bahagi 5 sama rata. Apa dalilnya? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita dah bincangkan yang lepas pada muka surat 35. Hadis yang pertama, hadis sahih muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, Al-hiqul fara'idha bi ahliha, fama baqiya fahuwa li awla rajulin zakarin. Berikan bahagian warisan yang ditentukan kepada pemiliknya, iaitu ahli fardu. Ahli fardu ni siapa? Yang Allah dah tetapkan dalam Quran. Suami 1/2, 1/4, isteri 1/4, 1/8. Bapa 1/6, ibu 1/6. Ibu ada kala 1/3. Yang ini ahli fardu. Tentukan bahagian fardu. Okey, dah dapat bahagian fardu. Ada tak baki? Ada. Siapa yang ada? Anak lelaki. Seorang, 2 orang, 3 orang, tak kisah, semua lelaki. Maka yang anak lelaki ini akan dapat asabah bin nafsi berdasarkan pada hadis ini. Dan dia tak akan dapat kepada banyak pihak. Asabah bin nafsi ini dia ada empat grup. Kalau lihat pada rajah ini, rajah ahli waris. Asabah bin nafsi ini terbahagi kepada 4 grup, 4 kumpulan. Kumpulan pertama iaitu di kalangan furu' waris. Ini kelompok pertama, anak lelaki dan cucu lelaki dan ke bawah. Bila ada kelompok pertama, kelompok-kelompok yang lain tak dapat asabah. Kelompok kedua siapa? Golongan usul, iaitu golongan atas.
bapa, datuk dan ke atas. Golongan ketiga, golongan sisi bawah, hawashi, iaitu golongan adik-beradik. Adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik sebapa, anak mereka dan ke bawah. Golongan yang keempat, golongan a'mam, sisi atas. Siapa? Pak cik. Pak cik sebelah bapa yang seibu sebapa dengan bapa si mati. Pak cik sebelah bapa yang sebapa dengan bapa si mati. Tak ada pak cik, anaknya juga termasuk dalam ahli waris asabah bin nafsih tadi. Lepas tu dalam hadis tadi dinyatakan fahuwa li'aula rajulin zakarin, maka bakinya berikan kepada waris lelaki yang paling dekat nasabnya. Ada anak lelaki, dia takkan pergi baki kepada bapa dan ke atas, tak pergi kepada adik-beradik, tak pergi kepada pak cik atau anak pak cik sepupu kepada si mati. Okay, ini yang ketiga berkait tentang anak lelaki. Yang keempat, anak perempuan seorang. Anak perempuan bila seorang dia dikira ahli fardu, berapa dia akan dapat? 1/2. Kalau anak perempuan 2 orang atau lebih, dia akan dapat 2/3. Mana dalilnya Ustaz? Lihat pada surah An-Nisa ayat yang ke-11. Ini yang ke-12, ini yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzil unsayain. Yang ni saya tak nak sentuh dulu sebab ni nanti kita akan masuk lepas ni dalam bab asabah bil ghairi. Tadi baru asabah bin nafsi. Asabah ada 3, asabah bin nafsi, asabah bil ghairi dan juga asabah ma'al ghairi. Mithlu hazil unsayain, nisbah lelaki 2, 1 perempuan, itu dalam asabah bil ghairi. Tadi kita bincangkan asabah bin nafsi, iaitu lelaki semua. Anak lelaki semua lelaki, tak ada anak pergi ke ayah, tak ada ayah pergi ke adik-beradik, tak ada adik-beradik kepada anak adik-beradik, tak ada pergi ke pak cik, tak ada anak pak cik. Itu asabah bin nafsi. Fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Allah perintahkan kamu mengenai pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian 2 orang anak perempuan. Ini dalam bab asabah bil ghairi. Jika anak-anak perempuan itu lebih daripada 2 orang, 2 orang atau 3 atau 10, tetapi semuanya perempuan, maka bahagian mereka ialah 2/3 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah 1/2, setengah daripada harta si mati. Jadi anak perempuan kalau seorang 1/2, kalau 2 orang atau lebih 2/3. Yang keenam, anak lelaki dan perempuan, barulah tadi dapat asabah bil ghairi dengan nisbah 2 lelaki 1 perempuan. Takat ini 6 ni saya nak sentuh berdasarkan rajah. Kita lihat rajah. Saya buat contoh rajah. Si mati nama Sidik. Sidik je mati. Sidik ni ada 4 orang anak, 2 lelaki 2 perempuan. Yang lelaki bernama Sudin, yang anak lelaki yang kedua bernama siapa? Aziz. Macam popular nama Aziz kat sini. Anak perempuan bernama Murni. Saya suka nama Murni ni, sebab tu selalu bagi contoh. Yang kedua Maznah.
Contoh. Dan tiap-tiap anak ini ada anak. Sudin ni ada anak 2 orang, satu lelaki, satu perempuan. Yang lelaki namanya siapa? Nama saya lah Wan. Yang perempuan Wani. Aziz juga ada 2 orang anak. Yang lelaki nama Zul, yang perempuan nama Zuli. Wah, senangnya. Murni ni ada 2 orang anak. Yang lelaki nama Amir, contoh. Yang perempuan Amira. Dan Maznah ni juga ada 2 orang anak. Yang pertama nama Amin, yang perempuan nama Aminah. Senangnya. Okey. Berdasarkan rajah ini, pertama kita kena kenal pasti mana waris, mana bukan waris. Bila kata waris, yang termasuk 25 orang tadi. Sebenarnya lebih. Cuma dalam rajah tu nak bagi nampak gambaran 25 orang. Lebih sebab apa? Sebab anak cucu bawah tu dia tak ada had. Kalau ada cicit, bawah cicit ada juga, dia waris. Seandainya yang atas tiada, tak ada anak, tak ada cucu, cicit dapat. Dan dia golongan yang pertama. Dia boleh menghalang bapa si mati, dia boleh menghalang adik-beradik si mati, sebab dia dalam grup yang pertama. Cuma kita nak bagi nampak mudah, dalam rajah ada 25 rajah, 25 waris, 15 lelaki, 10 perempuan. Yang dikatakan cucu, anak ni empat-empat ni dikira sebagai waris, betul. Anak lelaki dan anak perempuan. Cucu, kalau kita lihat pada rajah, cucu ni dekat sini cucu cuma ada bawah lelaki sahaja. Maknanya anak perempuan ni kalau dia ada anak dikira waris ke tidak? Tidak. Cucu hanya dari jalur anak lelaki sahaja. Jadi berdasarkan rajah ini, siapa yang bukan ahli waris? Ini kita pangkah siap-siap. Amir, Amira, Amin, Aminah. Mereka ini walau apa juga keadaan mati sidik, mereka bukan ahli waris, kerana mereka cucu dari jalur anak perempuan. Sudin mati tahun 1990. Kemudian Sidik mati tahun 2023. Siapa mati dulu? Sudin. Anak Sudin, Wan dan juga Wani. Waris ke tidak? Waris. Tetapi dapat ke tidak? Dapat ke tidak? Tak dapat. Sebab apa? Sebab Sidik mati, ada anak lelaki yang bernama Aziz, ada anak perempuan Murni dan ada anak perempuan Maznah. Ingat, cucu bila ada anak lelaki dia terhalang. Walaupun anak itu bukan bapa cucu. Walaupun Wan dan juga Wani ini bukan anak kepada Aziz. Zul dan juga Zuli ini confirm tak dapat lah. Ini kita biasa faham begitu. Ada ayah, anak tak dapat. Tetapi ada anak si mati, cucu daripada anak lelaki yang lain. Waris ke tidak? Bukan waris. Waris tetapi tak dapat. Terhalang, terdinding disebabkan ada Aziz. Aziz ni anak lelaki kepada Sidik. Maka cucu Wan, Wani, Zul dan juga Zuli terhalang. Okey. Aziz mati juga. Dan mati Aziz tahun 2000. Sudin 1990. Aziz tahun 2000. Sidik mati 2023. Yang ada cuma 2 orang anak perempuan, Murni dan juga Maznah. Murni dan Maznah dapat berapa? 2/3. Kerana bilangannya 2 orang.
perempuan maaf, yang kita bincangkan tadi yang ini, anak perempuan 2 atau lebih dapat 2/3. 2/3. Ada tak baki? Ada berapa? 1/3. Dapat kat siapa ni? Baru dapat dekat cucu. Baru dapat dekat cucu. Dapat dekat siapa? Keempat cucu ni akan dapat. Dengan nisbah 2 lelaki 1 perempuan. Asabah bil ghairi. Kalau cucunya semua lelaki, Wani ni tak ada, Zuli tak ada, cuma ada Wan dan juga Zul, bermakna 1/3 ini dapat dekat cucu Sidik, Wan dan juga Zul. Tak ada nisbah, bahagi sama rata. Jelas? Okey. Kalau Murni juga mati, Murni mati tahun 2010. Waris yang ada cuma anak seorang saja, bernama Maznah. Maznah dapat berapa? 1/2. Ada tak baki? Ada 1/2. Dapat dekat siapa? Dapat dekat cucu-cucu ni tadi, Wan, Wani, Zul, Zuli. Dengan nisbah 2 lelaki 1 perempuan. Kalau tak ada perempuan, dapat dekat yang lelaki semua, bahagi sama rata. Ada satu hadis Nabi SAW, kita dah bincangkan yang lepas pada hadis yang ke-7. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu annahu su'ila an ibnatin wa ibnati ibnin wa ukhtin faqala lil ibnatin nisfu walil ukhtin nisfu wa tibni Mas'udin fasayuta bi'uni fasu'ila bani Mas'udin wa ukhbira biqawli Abi Musa faqala laqad dalaltu idhan wa ma ana minal muhtadin aqdi fiha bima qada an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lil ibnati nisfu wa libnatil ibni sudus takmilat thulathaini wa ma baqiya falil ukhtin fa ukhbira Abu Musa biqawli ibn Mas'udin faqala la tas'aluni ma dama hadzal khabru fikum. Yang bermaksud daripada Abu Musa, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Daripada Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahawa dia ditanya tentang hak pusaka untuk anak perempuan, cucu perempuan daripada anak lelaki dan saudara perempuan, maka dia menjawab, bagi anak perempuan seorang 1/2 dan bagi saudara perempuan seorang 1/2. Abi Musa berkata, bertanyalah kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini seorang sahabat yang terkenal faqih dan mahir dalam bab faraid. Bertanyalah kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, nescaya jawapan dia sama dengan jawapanku. Maka lelaki ini bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang masalah tersebut beserta jawapan Abi Musa sebelum ni. Dia ceritakanlah, Abi Musa kata anak dapat separuh, kemudian saudara perempuan dapat separuh, cucu tak dapat. Sedangkan ada 3 waris, anak perempuan, cucu perempuan daripada anak lelaki, yang mana anak lelaki mati dulu, dan juga ada saudara perempuan seibu sebapa. Maka orang ini bercerita kepada Ibnu Mas'ud tentang fatwa atau keputusan Abu Musa tadi. Maka Ibnu Mas'ud menjawab, jika jawapannya begitu, sesungguhnya aku dalam keadaan sesat, iaitu salah, dan aku tidak tergolong daripada orang-orang yang diberi petunjuk. Kalaulah jawapan Abu Musa itu betul, bermakna aku ni salah. Sebab apa? Sebab kata Ibnu Mas'ud, keputusan aku terhadap masalah ini adalah seperti mana yang telah diputuskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu bagi anak perempuan 1/2, bagi cucu perempuan daripada anak lelaki 1/6, sebagai pelengkap kepada 2/3, dan bakinya untuk saudara perempuan. Kemudian dimaklumkan kepada Abi Musa tentang keputusan Ibnu Mas'ud tadi. Lalu Abi Musa berkata,
jangan kamu bertanya kepada aku lagi. Lepas ni jangan tanya aku lagi, selagi mana Ibnu Mas'ud ini masih ada di kalangan kamu. Maknanya apa? Dia mengakui fatwa atau keputusan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud betul, kata-kata aku sebelum ni salah. Jadi kalau kita buat rajah nak bagi gambaran, contoh yang si mati sidik lagi. Dia ada 2 orang anak. Yang lelaki nama Abu, yang perempuan nama Aminah. Abu ni ada anak perempuan seorang bernama Murni. Dan Siddiq ni ada saudara perempuan seorang bernama Siti, contoh. Tetapi Abu ni mati dulu. Abu mati tahun 2010. Siddiq mati tahun 2023. Jadi waris Siddiq berapa orang? 3 orang. Dan semuanya perempuan. Berdasarkan hadis yang pertama tadi, alhiqul faraidah bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakari. Maka baki tadi mesti kepada lelaki yang terdekat. Dalam kes ini tak ada waris lelaki, tetapi perempuan, waris perempuan ini boleh menghabisi harta si mati. Ini yang diberi nama asabah ma'al ghairi. Yang ketiga, yang pertama tadi asabah bin nafsi, yang kedua asabah bil ghairi, dan yang ketiga asabah ma'al ghairi. Siapa yang dapat asabah ma'al ghairi? Siti, iaitu adik-beradik perempuan kepada Siddiq. Bila mana Siti dapat asabah ma'al ghairi? Bila mana ada anak perempuan bernama Aminah. Murni ni siapa pula? Cucu kepada Siddiq, tetapi cucu dari jalur anak lelaki, yang mana Abu mati dulu. Jadi menurut fatwa Ibnu Mas'ud tadi, anak perempuan akan mendapat 1/2, kerana Aminah ini seorang. Kalau 2 atau lebih 2/3, tetapi dia seorang, 1/2. Kemudian Murni ini dapat 1/6. Kalau kita lihat pada hadis tadi, kenapa dapat 1/6? Sebagai pelengkap kepada 2/3. Sebagai pelengkap. Kerana bila berkumpul 2 orang perempuan dari kalangan grup yang pertama, grup furuk waris, anak dan ke bawah, maka maksimumnya dapat 2/3 sahaja. Maka cucu ni tadi dapat 1/6. Kenapa dapat 1/6? Kerana nak melengkapkan bahagian bawah ini dapat 2/3. Kita buat matematik sikit. 1/2 tambah dengan 1/6. Yang 2 kali dengan 3, yang 1 atas kali dengan 3. Jadi 3/6 tambah 1/6. 3 tambah 1, 4/6. Bila dikecilkan, 2 atas bawah jadi 3. 2/3. Betul tak? Pelengkap. Betul. Anak 1/2, cucu 1/6. Kerana melengkapkan berdasarkan hadis tadi. Melengkapkan bahagian furuk waris bila berkumpul 2 orang perempuan dapat 2/3. Ada tak baki? Ada. Berapa? 1/3. Kembali kepada siapa? Kembali kepada Siti. Siti ni dapat asabah ma'al ghairi, kerana bersama dengan anak perempuan. Sekalipun Siddiq ni dia ada saudara lelaki, tetapi sebapa. Siti ni dengan Siddiq adik-beradik seibu sebapa. Tetapi Siddiq juga ada adik-beradik sebapa bernama Wan, contoh. Ataupun Siddiq ni ada pakcik.
Ini pun kadang-kadang masalah di kalangan masyarakat kita. Saya ni lelaki paling dekat dengan arwah. Saya ni pakcik kepada arwah. Arwah ni tak ada anak lelaki, tak ada cucu lelaki, tak ada adik-beradik lelaki, adik-beradik perempuan saja. Saya ni pakcik dia, sepatutnya saya dapat asobah. Dia kata begitu. Sebab fahaman dia berdasarkan hadis yang pertama tadi, fahuwa li aula rajulin zakarin. Dia tak tahu yang itu hanya tertakluk pada asobah bi nafsi sahaja. Asobah ada 3. Binafsih, bil ghairi, ma'al ghairi. Bila ma'al ghairi, adik-beradik perempuan ni tadi, Siti dia akan menghalang pakcik kepada si mati, bahkan menghalang adik-beradik lelaki yang sebapa, kerana seibu sebapa lebih tinggi darjat, lebih dekat berbanding yang sebapa. Jelas setakat ini untuk bahagian anak ya. Betul, murni akan dapat 1/6 kerana melengkapkan 2/3. Kalau misal kata Aminah ini ada adik-beradik lain, maknanya Siddiq ada 3 orang anak, seorang lelaki Abu, 2 orang perempuan Aminah dan juga Ros contoh. Murni dia dapat ke tidak? Tak dapat, kerana Ros dan juga Aminah dah cukup 2/3. 2 orang anak perempuan. Murni dapat tak? Dah tak dapat lagi dah. Ni yang kalau bahasa kadang belah-belah pantai timur panggil patah titi. Cucu ni patah titi sebab ayah mati dulu. Tapi tak semua keadaan. Kalau kita bincangkan yang tadi, kalau misal kata cucu tu lelaki, tak ada anak lelaki dengan si mati, dia boleh dapat. Tak semestinya patah titi itu berlaku pada semua keadaan. Tapi dalam keadaan yang awal tadi, murni didapat 1/6 kerana Sudin cuma ada seorang anak perempuan bernama Aminah. Saya nak jelaskan, tekankan sebenarnya dari segi asobah ma'al ghairi. Sebab ada di kalangan masyarakat berpendapat asobah ni mesti kena lelaki. Tak semestinya. Bahkan waris perempuan juga boleh menghabisi harta pusaka si mati melalui asobah ma'al ghairi. Asobah binafsih berdasarkan hadis yang pertama, alhiqul faraidah bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin. Asobah bil ghairi berdasarkan ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain. Telah diwajibkan, ditentukan pembahagian pusaka kepada anak-anak kamu, yang mana lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Itu asobah bi ghairi. Asobah ma'al ghairi berdasarkan hadis yang ke-7 tadi. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Ash'ari. Wallahu a'lam. Azan dah ke? Isyak? Dah azan. Terlebih waktu. Kita pergi kepada Baitul Mal. Tak pergi. Baitul Mal ni bila mana? Bila tak ada lagi dah waris yang lelaki. Tuan-tuan lihat rajah ini. Rajah ni ini yang jelas kita nampak 25 orang waris, 15 lelaki, 10 perempuan. Hakikatnya waris lelaki ni dia infinity. Maknanya bawah cucu ni ada tak lagi waris. Kalau contoh bawah cucu ni ada, dia dikira waris juga. Atas datuk dia dikira waris juga. Bawah anak lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa juga waris. Bawah anak lelaki daripada saudara sebapa juga waris. Cuma nak nampak gambaran ini yang terdekat. Nak sampai ke Baitul Mal memang dah confirm tak ada lagi dah waris lelaki dan tak berlaku asobah ma'al ghairi, barulah baki itu akan pergi ke Baitul Mal. Kita lihat keadaan kalau kita nak siasat waris. Contoh,
Si mati ni usianya 100 tahun contoh, walaupun jarang berlaku, tapi tak mustahil berlaku. Si mati ni berusia 100 tahun. Kita nak siasat waris, kita kena cari waris grup yang pertama, iaitu furuk waris, anak dan ke bawah dulu. Sebab ini yang paling hampir berdasarkan hadis yang pertama tadi, fahuwa li aula rajulin zakarin. Maka logik kita akan tanya, anak si mati ni ada lagi ke tidak? Ada. Berapa orang? 3 orang. 3 lelaki. Okey. 3 lelaki ni hidup lagi ke tidak? Mati dulu. Sebab yang mati ni baru mati tahun ni, umurnya 100 tahun. Jadi mungkin anaknya berusia 75 tahun. Beza 25 tahun. Contoh, 75 anak-anak mati dulu. Jangan stop sampai situ. Logik kita, bawah tu ada tak lagi waris? Ada, kerana si mati berusia 100 tahun. Tanya lagi, cucu arwah ini ada ke tidak? Maknanya anak lelaki daripada, ataupun anak perempuan anak lelaki daripada anak lelaki 3 orang yang dah mati dulu ni. Ada katanya. Tapi semua lelaki 2 orang sahaja yang ada pun dah mati dulu. Pun dah mati dulu. Contoh, usianya 50 tahun anggaran, sebab dah 2 generasi dah mati dulu. Anak mati, cucu pun mati, tak ada lagi dah waris. Jangan terhenti kat situ. Sebab logiknya boleh jadi yang mati cucu ini umur 50 tahun, ada anak lagi. Tanya lagi, cicit kepada si mati, anak kepada cucu yang mati awal ni, yang 2 orang ni, ada tak anak? Ada, pun dah mati juga. Contoh, accident. Accident, na'udzubillah. Logik kita mungkin boleh jadi cicit itu berusia 30 tahun. 30 tahun adatnya, ada tak anak? Kebiasaannya boleh jadi ada. Jangan terhenti sampai cicit. Tanya lagi, cicit ni tadi yang mati dulu ni pernah tak berkahwin dan ada tak anak? Ada. Hidup lagi tak sekarang? Hidup. Itulah waris dari grup yang pertama. Maka yang kedua, usul waris bapa, atuk dan ke atas terhalang. Adik-beradik, seibu sebapa, anak-anak adik-beradik juga terhalang sebab grup yang ketiga. Akmam, pakcik, seibu sebapa dengan bapa si mati terhalang. Anaknya, sepupu dengan si mati juga terhalang. Tak payah cari lagi dah, hidup lagi kita tak, memang terhalang dah. Sebab kita dah jumpa waris yang dari grup pertama. Kalau yang mati usia 30 tahun, kita siasat, tanya arwah ada tak anak? Ada. Anak lelaki dan juga anak perempuan contoh. Anaknya pun mati dulu. Mati dulu daripada arwah ni. Mati sebab sakit demam panas, na'udzubillah. 2 anaknya mati. Logik tak kita tanya, ada tak cucu? Si mati ni umur 30 tahun. Tak logik. Tapi kami sebagai perunding kena tanya juga. Sebab tak mustahil ada. Tak mustahil ada. Tanya juga, takkanlah ustaz kahwin pun belum, mati dah, barulah selesai siasatan kita dari kumpulan yang pertama. Pergi kepada kumpulan kedua pula. Bapa ada lagi ke tidak? Bapa dah tiada, meninggal dunia. Si mati 30 tahun, boleh jadi bapa umur 50 tahun. Logik tak ada atuk umur 70 tahun? Logik tanya, si mati ni ada tak datuk? Sebab apa kita tanya datuk? Sebab bapanya mati dulu. Datuknya ada, maka dapat kepada datuk asabah tadi. Datuk tak ada, nak tanya tak? Kita panggil apa? Buyut. Ayah, datuk, buyut lah. Buyut. Logik tak tanya? Logik tanya. Tanya juga. Sebab ini nak siasat ni bukan perkara yang ringan. Kita nak menentukan bahagian waris-waris ini. Kalau kita salah siasatan, silap siasatan, kita akan memberi hak kepada yang bukan ahli waris, na'udzubillah. Jadi kena siasat satu persatu di setiap ahli waris. Tak ada dah buyut, bapa, datuk, buyut dah tak ada, baru pergi kepada sisi bawah, hawashi, adik-beradik. Tak ada yang ke bawah, anaknya ada ke tidak? Tak ada juga. Cucunya ada ke tidak? Tak ada. Baru pergi kepada pakcik. Pakcik, biasa pakcik yang jumpa. Sebab apa? Bawahnya tu ada. Dan akhirnya jumpa yang masih hidup, dapat dekat dia asabah. Tak pergi ke baitul mal.
Melainkan memang dah tak ada lagi dah waris lelaki yang terdekat dengan si mati, barulah pergi ke Baitul Mal. Kita, proses kita di Malaysia, baki akan pergi ke Baitul Mal. Adapun negara-negara yang lain, dia berpegang pada Zawil Arham. Zawil Arham ni siapa? Keluarga juga, tetapi bukan ahli waris. Contoh, cucu daripada anak perempuan. Tadi kita bincang cucu daripada anak lelaki sahaja waris. Cucu daripada anak perempuan bukan waris. Ada pendapat mengatakan mereka zawil arham, dan setengah-setengah negara berpegang baki tadi walaupun tak ada yang waris asabah diberikan kepada zawil arham. Tetapi kita di Malaysia, pengamalan kita ada baki, tak ada waris asabah, pergi ke Baitul Mal. Allahu a'lam. Saya rasa cukup sekadar itu. Ini pun dah terlebih. Kita tak termasuk pun lagi dalam pengajian kitab kita muka surat 45. Tapi saya rasa banyak dah info-info yang tuan-tuan boleh dapat. Dan insya-Allah kurang dah sikit pertanyaan dekat WhatsApp. Tapi alhamdulillah lah, bila orang tanya, orang faham dah. Oh, bukan senang ni. Rasa kita takut ni nak ambil harta ni, sebab kita dulu mungkin kita rasa harta pusaka ni tanah, rumah saja. Tak apalah, tunggu surat kuasa lah. Tak apalah, tunggu mahkamah syariah keluarkan sijil faraid. Habis tu yang ni, yang telefon, gini kita bincang-bincang kita-kita je lah. Duit dalam akaun, dalam tabung haji, dan ada penama keluarkan semua. Ni nak bagi macam ni, kita bagi sama rata je lah. Sebab orang dah faham sekarang, tak boleh bagi sama rata, melainkan kena tahu dahulu bahagian masing-masing mengikut faraid, baru boleh takharuj, baru boleh keluar daripada hukum faraid. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah, dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun andai terkasar bahasa, tergurus hati tuan-tuan dan juga puan-puan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.